Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu dengan saya Cikgu Izzat, guru matematik kamu pada tahun ini. Untuk tahun ini saya masih lagi mengajar kamu bagi subjek matematik. Selamat kembali ke sekolah bagi sesi PDPR untuk tahun 2021. Untuk hari pertama PDPR bagi subjek matematik hari ini, kita akan belajar berkaitan tentang nombor hingga 1000. Nombor hingga 1000. Sekarang kita tengok slideshow yang saya akan tunjukkan sekarang. Nombor hingga 1000. Sebelum kita teruskan dulu kepada sesi pengajaran kita pada hari ini, saya akan terangkan apakah objektif ataupun standard kandungan yang ingin dipelajari pada hari ini. Yang pertama iaitu 1.1 berkaitan tentang nilai nombor, dan 1.2 menulis nombor. Jadi objektif yang akan kamu capai pada sesi PDPR pada hari ini ialah kamu akan dapat menyebut nombor, dan objektif yang kedua adalah kamu dapat menulis nombor yang diberikan. Seterusnya, jom kita sama-sama menyebut nombor. Ini adalah nombor yang diberikan, contoh nombor yang diberikan. Sebagaimana yang kamu tengok di sini, kamu akan dapat lihat ratus, puluh dan juga sa. Apa itu ratus, apa itu puluh, apa itu sa? Ratus, puluh dan sa ini adalah merupakan nilai tempat ataupun lebih dikenali sebagai rumah. Kalau saya ajar pada tahun lepas, saya akan menggunakan perkataan rumah. Rumah ratus, rumah puluh dan juga rumah sa. 150. Macam mana ia disebut ataupun dibunyikan? Ini adalah perkataannya. 150. 150 ini kita sebut sebagai 150. 150. 1 ini adalah 100, 5 ini adalah 50 dan sifar ini adalah sa. Jadi kita sebut sebagai 150. Contoh yang kedua, 272. 2 ni berada di dalam rumah ratus. 7 di dalam rumah puluh dan 2 di dalam rumah sa. Jadi kita sebut satu-satu mengikut rumahnya ataupun mengikut nilai tempat. Jadi kita akan sebut 272. Seterusnya 6. 6 ni adalah rumah ratus. 1 ni rumah puluh dan 4 ni rumah sa. Untuk nombor yang macam ini, 1 ini kita tidak boleh sebut dia sebagai 10. Tetapi kita kena tengok jiran sebelah dia. Jiran sebelah dia adalah nombor 4. Kalau kita combine antara dua nombor ni, antara nombor 1 dan juga nombor 4, dia akan jadi 14. Jadi kita akan sebut dia sebagai 614. Nombor seterusnya adalah nombor 7. Sifar. 7 ni berada di dalam rumah ratus. Sifar berada di dalam rumah puluh dan sifar satu lagi berada di dalam rumah sa. Jadi memandangkan sifar ada di dalam rumah puluh dan juga rumah sa, kita tidak membunyikan rumah masing-masing. Kita tidak membunyikan rumahnya. Jadi kita akan sebut sebagai 700. 700 sahaja. Itu adalah contoh bagaimana kita membunyikan ataupun menyebut nombor. Seterusnya kita akan tengok contoh. Menulis nombor dalam angka. Ini contoh diberi
nombor itu diberi dalam perkataan. Okey, 240. 240. Jadi kita tengok 2 ni berada di dalam rumah ratus. Okey, 4 berada di dalam rumah puluh dan tidak ada rumah sah. Jadi kita akan tulis sebagai 240. 240. Jadi kita akan sebut sebagai dia 240. Okey, contoh yang kedua 521. Okey, kalau tengok di sini 500. Okey, ada rumah ratus, 20 ada rumah puluh dan satu ni adalah rumah sah. Jadi nombor dia akan jadi 521 dan kita sebutnya sebagai 521. Okey. Seterusnya 813. Okey. 800. 8 ni ada di dalam rumah ratus dan 13. Okey, 13 ni tidak dinyatakan puluh. Jadi 13 ini dia bergabung 1 dan juga 3. Jadi nombornya akan jadi 813. Jadi kita sebut sebagai 813. Okey, contoh yang seterusnya 407. Okey, 407. Okey. 4 ni berada di dalam rumah ratus. 7 ini adalah di dalam rumah sah. Jadi di sini tidak ada rumah puluh. Jadi bila tidak ada rumah puluh, kita akan gantikan rumah puluh itu dengan angka sifar. Jadi kita akan tulis 407 ataupun kita akan sebut dia 407. Okey, 407. Okey, jadi itulah penerangan serba sedikit tentang mengenal nombor dan juga menulis nombor dalam perkataan ataupun dalam bentuk angka. Okey. Sekian sahaja untuk sesi PDPR kali ini. Bertemu lagi untuk sesi PDPR akan datang. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi PDPR pada hari ini, ada sedikit latihan pengukuhan sebagaimana yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, untuk itu saya nak kamu semua murid-murid 2 nilam membuka buku teks. Okey, buka buku teks jilid 1, matematik jilid 1, muka surat 5, dan kamu mesti buat soalan 2 iaitu padankan. Di sini terdapat 7 soalan. Dan kamu kena padankan dengan jawapan yang betul. Okey, untuk latihan ini saya nak kamu semua buat di dalam buku latihan matematik. Dalam buku latihan matematik 1. Okey, diharapkan supaya sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah dapat kamu ikuti dan dapat kamu fahami untuk sesi mata pelajaran matematik untuk hari ini. Okey, sekian sahaja daripada saya, Cikgu Izzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.